Nampaknya hubungan Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim ni makin rapat. Malah bila dia berkata mengenai Melaka, cantuman politik Melaka, collaboration di Melaka, seolah-olah sudah tentunya BN dan PH dengan BN akan bersama-sama. BN dengan PH, okey. Ya, PH dengan BN bersama-sama. Jadi susulan daripada itu, ada pula saya dengar berita yang mengatakan PAS ataupun PN juga akan membincang isu kerjasama dengan PH ni sampai nak bawa kepada Majlis Syura. Ini pada saya dah jadi agak bercelaru lah. 3 minggu dulu kita bermati-mati berceramah di Negeri Sembilan. Kita tolak PH, tolak DAP, tolak. Tapi 2 minggu kemudian ni dah mula nak bincang kursi pula dah dengan PH. Sehingga kan nak bawa pada penentuan Majlis Syura. Abang, saya ingin Dan ulas sedikit lah. Apa yang menyebabkan politik pasembur ataupun rojak ini berlaku? Saya rasa tu ya, terima kasih tu. Saya rasa BN dengan PN ni, saya rasa dia tak payah lagi fikir jauh nak bekerjasama dengan lain-lain. Dia sudah mencapai kejayaan dalam 2 PRN Johor dan PRN Negeri Sembilan. Dan dia patut melihat kejayaan itu sebagai lonjakan untuk dia pergi lebih jauh lagi untuk PRN Melaka dan PRN atau PRU akan datang. Dia tak perlu lagi nak menoleh nak pergi dengan PH ataupun dengan siapa-siapa. Tapi saya pun tak tahu apa sebab sebenar yang ada pimpinan BN ni dia bercakap macam berbolak-balik kan. Sedangkan dia tahu dah kemenangan tu dengan PN. Kalau tak dengan PN dia mungkin susah nak menang. Tapi dia masih juga nak bersama dengan PH. Saya pun tak faham juga sebenarnya tu apa yang dia orang nak fikirkan. Mungkinlah dia ada juga satu pengulas dia sebut, dia kata kalau BN dengan PH bekerjasama di Melaka, dua gabungan ni boleh sapu bersih 28 kursi. 28 kursi mana semua dia boleh sapu. Maknanya kawasan bukan Melayu PH sapu, kawasan Melayu BN sapu. Saya rasa siapa yang bercakap tu, saya rasa dia tidak melihat realiti berdasarkan apa yang berlaku di Johor dengan di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, kawasan Melayu ni dia memang bila dia kerjasama dengan BN dengan PH semua sapu. Tapi apabila BN contohnya lah kalau lah BN ni dia nak kembali dengan PH di Melaka, saya tak fikir dia boleh menang 21 kursi. 21 kursi tu. Kalau BN lawan, saya rasa silat-silat dia akan menang tak sampai 10 kursi. Ya, masih ada. Saya tidak melihat sangat dari segi berapa kursi kita menang. Itu memanglah faktor yang penting. Tapi kita kena tanya, tujuan apa kita menang ni? Apa matlamat sebenarnya? Kalau kita menang semua kursi, kita menang Putrajaya, PN menang, PAS menang, BN menang, BN menang, PH menang. Kalau Perdana Menteri itu Anwar Ibrahim lagi, dan timbalannya Zahid Ibrahim, maaf, Zahid Hamid, itu gurau dia. Gurau ya, macam sengaja je. Kalaulah kekal Anwar Ibrahim dan Zahid Hamid, apa perjuangan kita ni? Tak ada berubah lah, tak ada perubahan. Adalah mungkin dapat menteri ke, dapat timbalan menteri ke, dapat pengurusi tabung haji, saya tak tahu. Tapi what is the point? Apa tujuan perjuangan politik yang kita utamakan di Negeri Sembilan dan Johor? Keutamaan kepentingan orang Melayu, kepentingan Islam, penyatuan Melayu semua. Kemana akan pergi semua ni? Takkanlah semata-mata kerana kursi. Kita tak naklah jadi macam UMNO dulu dah.
No DAP, no Anwar, no this, no that. Akhir-akhirnya Semua yes. yes. Jadi kita nak berkawan politik pun mesti ada prinsip. Kita mesti ada pegangan kita. Dan Tuan Guru Haji Awang, Tan Sri Haji Haji Awang telah pun tegas. Dia kata we don't want DAP. Jadi apa benda lagi PH ni? Sedangkan kuasa sebenar dalam PH ni is DAP. Jadi itu pada saya, usahlah fikir sangat kursi berapa menang ni. Fikir what is the point of this struggle, perjuangan kita ni untuk apa? Penyatuan Melayu lah. Penyatuan Melayu dan kebaikan politik Melayu, ekonomi Melayu, tanah Melayu, negara Islam kita. That is the key point. Itu yang kita sedih macam untuk sebut tadi kan, sampai pimpinan PAS kata ada juga nak, dia kata kerjasama ni dia nak bawa kepada Majlis Syura kan. Sepatutnya dia tak perlu lagi cakap macam tu. Patut dia dah faham pendirian Presiden PAS. Presiden PAS clear. Saya tengok kalau kita tengok dalam ucapan dia, dalam tulisan-tulisan dia clear, dia memang dia tolak total DAP. Tapi jangan yang malukan saya lagi ni Gobin, saudara Gobin daripada DAP, dia sendiri tolak. Dia kata kita boleh berkawan dengan semua kecuali PAS. Ni PAS pula macam bila orang dah kutuk kita Taliban lah, tidak progresif lah, tidak maju lah, lembab, pentadbiran lembab di Perlis lah, dituduh macam-macam. Kita nak lagi berkawan dengan PH. Where is our principle? Mana kita punya maruah kita? Parti Melayu yang terbesar ni. Sebab itu saya pakai jaket ni. So apa yang sepatutnya tu? Siapa yang sepatutnya kata putus? Dia macam ni. Kata putus lah apa dibuat. Cuma orang nak ikut tak nak ikut. Kata putus. Bila Presiden kata begitu, bawah ikut lah. Rakyat di bawah telah pun menyahut seruan itu, penyatuan Melayu Islam. Itulah landasan kita. Jangan lari lah. Jangan lari semata-mata kita dapat 2 kursi lebih. Yang bawah ni janganlah cakap kita jangan jadi ahli parti rojak. Kita mestilah parti yang ada prinsip, mementingkan kepentingan negara kita. Politik jangan rojak, tapi makan rojak boleh tu. Makan rojak kalau yang sedap tu boleh lah. Saya memang suka rojak lah. Tapi janganlah sampai bercelaru sampai sekarang. Satu lagi saya nak tanya dia, perkembangan yang saya dengar ni ialah bahawa Bersatu ni akan masuk bersama-sama dengan PH. Itu saya tak terkejut lah bila kita tengok di Negeri Sembilan pun bendera merah tu dah bersama-sama dah. Bawah kan. Di roundabout di Negeri Sembilan lah itu semua bendera merah, atas Bersatu, di bawah PH. Itu kita faham. Dan Azmin Hadi dikatakan akan menjadi Menteri Besar. Dan untuk sebagai hadiah penyatuan ini. Maknanya PH serahkan jabatan tu, kalau kerjasama dengan satu dia serahkan kepada Azmin. Saya baca. Mungkin tak betul. Dia apa dengan dia? Yalah, kalau kita tengok tu dia hubungan sebelum ni ramai dah orang sebut bahawa Bersatu ni oleh kerana dia semakin dah tidak relevan lagi dalam PN, dia orang kata dia boleh, sepatutnya dia kena keluar daripada PN dan bekerjasama dengan PH lah untuk di survival masa depan dia. Tapi apabila di sidang Dewan semalam, Azmin dia sebut Menteri Besar ni adinda ku, Ang Sulim tu DAP, sahabatku, lepas tu Gunaras India tu rakanku. Mana kita faham lah. Macam faham lah. Macam dia nak memulakan langkah lah. Saya nak memulakan langkah untuk dia berbaik-baik dengan saya rasa PH lah. Saya rasa respons ataupun jawapan kita daripada PN sepatutnya siparan inilah Menteri Besar kita. Pada saya lah. Saya tak tahulah siapa pemimpin wawasan ke, pemimpin PAS ke, saya tak tahu. Tapi pilihlah seorang. Patut dah ada sekarang. Kita kena ada sekarang. Kita umum, kita perjuangkan apa yang kita nak perjuangkan. Dan saya sokong pemuda PAS yang telah pun bercadang ataupun sedang bersedia untuk buat satu kongres tentang ekonomi Melayu di Selangor. Okey, bagus. Inilah cara-cara kita jawab. Tak usahlah blok-blok. Jadi siapa calon Menteri Besar kita di Selangor? Tampilkan terus. Tampilkan. Saya tak tahu siapa, tapi
dari PAS ke, daripada wawasan ke. Jadi kita kena tegas. Kita berlawan dengan satu grup politician, ahli-ahli politik yang boleh corner sana corner sini. Takkanlah kita nak ikut macam tu. Suatu masa dulu no Anwar, no DAP, tapi kita dengar, kita tahu apa jadi. Dan sekarang dulu pun Bersatu pun ditubuhkan kononnya pengasas PN. Pemimpin-pemimpin Bersatu masa itu tegas, tujuannya ialah untuk membela nasib orang Melayu, ekonomi Melayu, Islam. Tapi hari ini mereka mungkin berubah sedikit lah. Bila nak jadi kerajaan ni. Tapi biarkanlah mereka berubah. Kita kena konsisten, kita kena tegas. Apa yang kita mahu, apa yang kita mahu dari Selangor, apa perubahan yang akan kita buat. Apakah tanah-tanah rizab di Puchong itu kita akan biarkan dia terus diambil oleh kerajaan? Apakah kes-kes flooding, yang kilat apa? Banjir kilat. Flooding, banjir kilat di Klang Valley ni berlaku sentiasa. Sebabnya kerana pembangunan tidak tersusun. Tadbir urus tak betul, dasar-dasar yang membentikan keuntungan korporat. Apa pandangan kita? Jadi saya harap wawasan ataupun PAS ataupun sesiapa yang nak jadi ketua di Selangor utarakan semua ini dengan tegas supaya rakyat Selangor dapat. Kita ada 6 bulan lagi lebih kurang. Kita kena sedia. Maknanya oleh kerana Azmin tu nampak sudah jelas dia nak bersama dengan PS, maknanya PN kena ambil langkah yang cepat jugalah. Yes. Untuk bergerak ke depan. Tak boleh semata-mata kita nak 2 kursi lebih. Kita nak bincang itu, nak bincang apa? Sebab itu saya rasa lah Selangor adalah amat penting. Selangor negeri yang mungkin terkaya. Ekonomi, aktiviti semua ada di sini. Kalaulah kita nak ada hasrat, angan-angan, ada cita-cita nak ke Putrajaya, selesailah Selangor dulu. Selangor dulu. Kalau kita tak ada berjaya di Selangor, apakah kita mampu ke Putrajaya? Betul tak ada? Betul. Tapi saya rasa di Selangor ni PN kalau kita lihat memang potensinya ada. Selama ni pun dia punya beza dengan PS 6 ke 7 kursi lebih kurang ada bezanya. Tapi itu dengan Azmin lah. Tapi kalau Azmin pergi pun saya rasa kita boleh, PN boleh lagi. Dan MB Selangor pun saya rasa dia sedar dia punya dalam keadaan dia tidak kukuh di Selangor. Sebab tu kebelakangan ni saya ingat dah sejak 2-3 minggu lepas saya tengok dia punya media sosial, dia subuh je dia post dia sembahyang subuh masjid sana, sembahyang subuh dia tiap subuh pergi sembahyang masjid tu. Saya kata ni macam dah ada kebimbangan lah. Ataupun nak tukar kursi. Takut jadi macam Amiruddin. Tak tahulah, mungkin juga. Jadi ialah saya rasa kekuatan PN, kekuatan orang Melayu di Selangor ni kita ramai. Kita ramai. Dan saya rasa penyokong-penyokong yang orang-orang bukan Melayu pun yang mahu perubahan dalam pentadbiran negeri, saya rasa mereka mungkin penyokong PN. Dia melihat apabila Melayu kuat di bawah PN, dia pun boleh berteduh di bawah. Dan orang India di Selangor bisa, saya rasa sekurang-kurangnya 12% orang India di Selangor. Dan ini ada satu jumlah yang besar. Kalau kita dapat meraih sokongan mereka ini, kerana kita ada dasar-dasar yang baik, bukan saja baik din, dasar yang ikhlas. Dia politik ni, Malaysia ni din, dia ada bunyi sedap semua din. Siapa bercakap politik semua bunyi halus, tapi tak ikhlas. Tapi tak ada keikhlasan, tak ada iltizam, tak ada hasrat nak lakukannya, tak guna. Jadi rakyat melihat kepada PAS, Parti Islam berdasarkan agama ini, parti yang ikhlas. Misalnya saya baca report daripada Ideas, satu think tank mengenai pentadbiran negeri. Dan dia anggap negeri Terengganu negeri yang nombor 1 dari segi transparansi, dari segi ketulusan.
dalam bajet-bajet. Wah. Dan kalau kita pergi Terengganu, dan kita tengok negeri saya bersih. Budak-budak muda pun suka ke sana. Kawan-kawan saya yang muda-muda di Kelantan semua, hari Jumaat terus ke Terengganu. Ke Terengganu, Dan Terengganu adalah satu model yang berjaya, yang kita boleh pamerkan. So patut itu yang diluaskan. Kalau kita boleh merentah Terengganu dengan baik, takkan kita tak boleh merentah Selangor. Selangor dan Malaysia, Tapi saya step by step. Saya suka ambil Selangor dulu, Din. Kalau boleh dua-dua lah. Tapi hasrat kita mestilah kita jangan was-was. Ini saya suka sebut. Kalau kita was-was strategi kita, cara kita berpolitik, kononnya ada hikmah daripada sebaliknya. Kadang-kadang hikmah itu tak ada sebenarnya kelemahan. Tapi dia kata hikmah saja dia cakap, dia nak melindungi kelemahan. Saya lebih suka kita tegas, kita clear. Ini perjuangan kita dan segala urusan yang kita perlu lakukan sebagai sebuah parti politik, PAS dan Bawasam mesti bersama dan terus memperjuangkan isu-isu ini sekarang ini. Saya rasa tu kalau kita lihat daripada PRN Negeri Sembilan, PRN Johor Negeri Sembilan, saya rasa dia punya clear tu dah nampak. Cuma bila nak masuk Melaka ni, dia jadi kabur balik. Dia jadi kabur balik. Saya pun tak faham. Mungkin saya rasa antara sebabnya ialah kerana BN dia ada 21 kursi di situ. Jadi dia macam tak nak kongsi lah. Tak nak kongsi walaupun 1 kursi, 2 kursi. Tapi dia lupa bahawa di peringkat DUN dia menang. Tapi di peringkat parlimen yang dia adakan pilihan raya DUN masa tu pilihan raya 2021, pilihan raya parlimen 2022, sampai setahun lepas tu dia tak ada menang langsung parlimen. Jadi dia kena ambil kira lah. Dari segi perhitungan kursi, betul dia cakap tu, analisa tu boleh kita ambil kira. Dia kena, tapi kena yang paling pokok pada saya, BN sokong Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita nak kekalkan pemerintahan Anwar Ibrahim dan PA, dan buat apa kita susah payah ni? Nak bersama satu, nak bersama sini, kita tegas lah. Kalau kepimpinan Anwar Ibrahim tu bagus, kita tak kritik, kita tak tebul, join dia lah. Seperti saya kata, kalau BN rasa selesa, join tu lah, teruslah join. Buat apa nak state macam ni, tak payah lah macam ni. Setakat federal, dekat pilihan raya saja. Lepas tu kita akan balik semula. Apa benda ni? Kalau bagus, teruslah. Terus. Dia main 2 kolam. Main 2 kolam. Main 2 kolam. Jadi kita tak perlu ikut lah strategi tu. Strategi yang kononnya tak dapat lebih kursi, tak dapat kuasa. Kita kena ingat, seperti saya kata tadi lah, apa tujuan kita nak kuasa ni? What is the point? Dia lagi satu tu, saya rasa dia punya kesan buruknya kalau kita pun keliru antara perkara macam ni. Saya ingat rakyat biasa lagi keliru. Saya bimbang nanti apabila bertanding pilihan raya, sebab mereka ni PN dengan BN akan guna logo masing-masing. Kan, walaupun dia tidak bertindih, tapi nanti mungkin ada pengundi kata tak maulah BN ni, nanti dia mungkin dia pergi dengan ni kan, pergi dengan PS balik. Jadi akhirnya dia akan dapat kursi yang sikit. Jadi lebih baik untuk dia dapat kursi yang seimbang dengan PN, dia kena clearkan cepat-cepat, dia putuskan hubungan cepat dan dia pergi dengan PN. Kalau dia nak dengan PN lah. Kalau kita teruskan sama-sama ni, politik sama-sama ni, politik ambiguity ni, ambiguous, jadi saya rasa rugilah. Rugi. Kita nak susah, bukan main susahnya kita nak satukan satu bangsa yang berpecah berpuluh-puluh tahun. Susahnya kita nak satukan semangat orang Melayu. Susahnya kita nak mereka faham bahawa intipati pentadbiran Islam itu adalah sebaik-baiknya. Kalau kita dah berjuang semua itu semata-mata kerana kita nak cari rakan baru, jadi susahlah kan, kerugian yang pada saya. Dia macam ni tu, macam contohlah macam kita muda-muda tu, kalau kita was-was dengan seorang kawan perempuan kita, dia pun akan lari kita tu akhirnya. Jadi kalau kita dah ada seorang tu, kita kena cakap daripada pengalaman kan, supaya UMNO mudah faham tu. Supaya UMNO mudah faham benda ni. Yalah, itulah saya sebut ni UMNO. Saya pada perhatian saya lah, pengundi-pengundi UMNO ni tidak bersama-sama PAS. Ya, betul. Jelas, betul, very clear. Yalah, betul. Cuma pemimpin UMNO tu
Ya, di bawah nak di atas tu. Masih ada yang kita politik di selalunya masalah timbul dari atas. Ya. Kerana di atas dia suka memerintah secara style zaman dulu lah dia. Dia ada kepentingan yang berbeza dengan orang bawah kan. Orang bawah ni tak ada kepentingan untuk diri sendiri sangat. Jadi saya harap penjelasan yang lebih. Saya haraplah daripada pemimpin PN. Sama ada PAS ke wawasan ke. Saya ingin penjelasan yang lebih. Kita rakyat nak penjelasan yang lebih clear, yang jelas. Arah tuju perjuangan apa yang kita nak buat. Kita tak nak semua sokong. Akhirnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim Timbalan Zahid Hamid. Tak guna lah macam tu. Kalau nak ubah betul-betul biar berlaku perubahan kan. Ubahlah. Saya rasa dia orang ni kadang-kadang untuk dia macam dia sini pun keliru apabila ada orang mainkan isu-isu macam tu kan. Dia rasa pun macam tak stabil dia punya stand dia kan. Okey Ren, satu lagi yang saya nak tanya Ren, mengenai Kongres DAP ni. Saya agak tertarik juga. Hari Minggu ni 2-3 hari lagi katanya 16 bulan 4,600 perwakilan DAP akan membuat keputusan sama ada kekal dalam kerajaan ataupun tidak. Kekal dengan jawatan kerajaan. Kekal dalam jawatan kerajaan. Dia tidak tinggal kerajaan. Dia cuma nak sama ada dia nak lepaskan jawatan kerajaan ataupun tidak. Tapi dia tetap akan menyokong kerajaan. Dia tetap akan menyokong kerajaan. Cuma nak lepas jawatan atau tidak. Kalau gitu mudah lah kan. Maknanya saya rasa kekal lah. Tapi untuk saya rasa katalah DAP buat, dia ramal macam mana? Kalau katalah saya ramalkan macam tu jugalah. Saya rasa DAP akan buat sebab dulu di peringkat atasnya dia dah setuju sebenarnya untuk keluar daripada kerajaan. Sebab dia keputusan makin buruk dalam pilihan raya kan. Dia tahu sokongan rakyat makin merosot. Jadi dia buat keputusan, tapi keputusan dikembalikan balik kepada akar umbi supaya diadakan kongres. Itu yang dibuat 16 ni. Jadi ketua-ketua dah setuju sebenarnya, dah keluar dulu, dah setuju keluar, tapi dia orang kembalikan supaya nampak keputusan tu lebih menyeluruh lah. Tapi saya rasa dia akan keluar kerajaan, tapi dia tak keluar PAS. Cuma itu apabila itu berlaku, dia punya kesan ialah kepada kerajaan. Bila menteri 7 orang tak ada, 6 ke 7 orang tak ada, so macam mana Anwar nak isi daripada 7 tu? Di mana dia nak isi? Itu ada masalah sikit lah. Tak ada. Ada salah dia. So biarkan kosong. Tak ada. Banyak orang nak jadi menteri. Kena lantik lah, senator lah. Senator lah. Ataupun bubar je lah paling. Itulah saya kata, saya baru sebut. Kalau berlaku tu yang paling baik ialah bubar lah. Itulah sepatutnya lah. Jadi apabila 6-7 menteri tak ada, kabinet tu dah kira macam tempang lah. Okey Den, saya hanya ada satu perkara je lagi. Tanya Den, soal tabung haji punya RCI perdebatan, perbahasan. Saya tak ikut sangat ini tadi. Saya pun tak ikut. Tapi saya bila Anwar tak ada tu, saya dah macam dia yang buat cerita semua ni kan. PN pun keluar ini depan. PN pun tak nak. Sebab dia kata Anwar tak ada, buat apa dia nak. Tapi bersatu kekal. Razi Jidil kata kita kekal akan membahaskan. Betul. Jadi apa yang telah mereka perkatakan yang kita belum tahu. Adakah benda-benda yang saya tahunya rugi sana rugi sana? Saya rasa itu jugalah benda yang dah keluar lama lah. Cumanya adalah elemen menyalahkan PN lah. Kononnya berlaku keputusan tu siap laporan tu masa Ismail Sabri masih kononnya masa tu kerajaan PN. So kenapa tak diumum? Lepas tu kenapa tak diambil tindakan masa tu? Lebih kurang macam tu lah. Adalah dia macam nak cuba menyalahkan. Tapi kan mereka dah berbaik-baik pula ni. Itulah tu. Tapi saya rasa tak ada tuduh-menuduh lah lepas ni. Tak adalah. Sebab saya tak jangka sesiapa akan dakwa kan. Yelah, laporan tu pun dia tak ada sebut orang sana curi duit, sakau duit, tak ada. Cuma dia sebut kerana bagi dividen yang tinggi dan kerana bagi subsidi kepada tabung haji, itulah menyebabkan kerugian apa semua sekali kan. Cuma tapi soal duit kerajaan ni, kerajaan pam duit PH pun tak bagi juga apa yang dijanjikan kan. Sebabnya katanya defisit
pada akaun tabung haji tu, katanya pada masa itu laporan audit negara 4 juta 4 bilion. 4 bilion. 4 bilion. Tapi audit yang dibuat oleh Lim Guan Eng 12 bilion, 13 bilion. Saya kata. Jadi ini semua ini mengelirukan, dan kerajaan Madani sepatutnya mengambil alih hutang itu. Bila mereka menubuhkan satu special purpose vehicle, mereka sepatutnya bayarlah situ kepada tabung haji supaya tabung haji boleh bergerak. Tapi tak pun dilakukan seperti yang disebut oleh Rafizi. Yang dibayar hanyalah 500 juta. Banyak lagi, 10 bilion lagi belum bayar. Jadi salah siapa? Jadi inilah masalah kita. Bila masalah di 4 tahun yang lama, orang pun dah lupa. Masalah paling besar itu pasal dia simpan benda ni. Sepatutnya masa itulah tidak. Kalau lepas Anwar jadi PM tu kan, lepas dia kata RCI ni kita dah dapat dan kita dah dah. Ini tak laporannya. Masa tu orang nampak dia ikhlas. Apa pasal laporan RCI ni dibekukan? Itu isu bayar. Itu perlu ditanya. Kan? Perlu ditanya. Ini ada juga orang tanya tu. Sadiq pun dia sebut juga benda tu. Ya, bila benda ni dah lama, besok nanti kan kita ada RCI lepas ni. RCI ni tak habis dah Malaysia ni kan. Tukar Perdana Menteri, mesti ada RCI. Ada je isu RCI. Ada je isu RCI. Mesti ada. Kita habis sekali RCI, habislah 10-20 juta. Apalah. Lepas tu laporan tu kita bekukan. Dan kita akan gunakan bila sesuai. Kalau ada hasilnya tak apa kan tu. Jadi soalan tak ada hasil. Mungkin RCI ni tak payah buat lah. Saya masih ingat RCI Malaysia ni banyak laporan tidak dikeluarkan. Tak ada. Tindakan tak ada selepas tu. Tak ada. Saya ingat lagi masa saya nak dedahkan RCI, laporan RCI tape. Linggam tape. Masa tu saya menteri. Masa tu bila RCI siasat tak selesai, laporan diberi, didedahkan, saya terpaksa bertukus lumus dedahkan benda ni kerana banyak orang tak setuju. Alhamdulillah Pak Lah masa tu dan setuju. Itulah salah satu RCI yang bila dikeluar rilis, terus keluar. Dan sekurang-kurangnya adalah tindakan susulan yang kerajaan boleh ambil dari skandal tape tu, pelantikan hakim. Sampul tangan. Tapi semua. Saya lepas itu saya rasa semua RCI ni tutup saja. Jadi kalau RCI ni kita rakyat hendakkan berkesan, dia kena ikutlah apa yang berlaku, tindakan susulan diambil serta merta. Kalau tidak, kita habis duit. Habis gitu ya. Habis gitu. Lepas tu bertengkar lah, Parlimen adalah. Kita keluar, kita masuk, kita keluar. Jadi saya harap lepas ni kerajaan buatlah apa yang patut, perbetulkan tabung haji tu. Kita semua nak tengok pengurusan yang baik. Kan? Jangan politik sangatlah. Jangan politik. Jangan ambil tindakan lah. Politik dendam ni kan tak baik. Betul, tak baik. Baik kita bermaaf-maafan. Dah geng kan? Dah geng. Lagipun dah geng. Tapi kalau geng pun, kalau dia ikhlas, ada salah, dedah lah kan. Ini masa kawan baik, masa tengah tengah ngam orang kata, dia simpan kan. Tapi bila dah mula macam nak renggang balik, keluar benda tu. Jadi tak cantik lah benda tu. Dan timbullah satu isu lagi untuk saya. Dia tak tanya langsung macam mana ni. Satu soalan untuk saya kupas. Tu hari ni juga ada saya baca tadi berita satu perkara tentang dua perkara lah sebenarnya. Satu Taqiyuddin kata dia kata dia belum tetapkan tarikh, tapi dia kata PN akan mengadakan rundingan dengan BN tentang pembahagian kursi apa semua sekali, tapi dia kata dia tidak akan melibatkan Bersatu. Dan dalam masa yang sama, Samsuri pula saya baca dia keluar statement dalam utusan, dia kata kedudukan Bersatu akan ditentukan dalam mesyuarat PN dalam waktu yang terdekat ini. Maknanya saya rasa kalau ini langkah yang baiklah untuk dia menyelesaikan kekalutan semua-semua ni. Jadi Datuk setuju benar. Saya rasa patutlah diselesai masalah Bersatu ni. Selagi dia ada, dia akan jadi
dia Celaru. bersatu ni, dia dalam tu pun dia nak duduk, dekat luar pun dia hentam. Jadi Dengan dia Selangor besar- adindaku. dah saudara Azmin Ali dah bercakap begitu lembut dengan pemimpin Selangor. Saya rasa kita faham lah. Nah. Biarlah kalah, mereka bersama-sama kan. Senang rakyat pilih. Betul. Setiap rakyat tak keliru. Jadi saya rasa itu adalah Langkah yang baik lah. keputusan yang baik. Biarkan soal-soal keahlian tu, siapa dalam PN sebenar, siapa ketua mereka yang membuat jelas. dasar-dasar tertentu, siapa yang akan menentukan kejayaan di Selangor, siapa yang akan menentukan kejayaan PN di Melaka dan sebagainya. Saya rasa itu Yang terbaik tu yang terbaik. Sebelum ni saya ingat dia macam PAS dengan PN ni, pimpinan PN ni, dia mengharapkan apabila berlaku selepas PRN Johor, selepas PRN Negeri Sembilan, dia mengharapkan mungkin bersatu ni dengan rela hati keluar daripada PN. Tapi nampaknya dia tak nak keluar tu. Jadi bila tak nak keluar, kita kena kena dia keluar. bukan saja tak nak keluar, dia nak buat laporan kepada Pakatan Pertubuhan. Ini dah main kasar. Dah main kasar. Jadi saya pun tak tahulah, itu pulang kepada pucuk pimpinan lah ya. Kita cuma beri pandangan lah. Saya rasa tak elok kalau benda macam ni pun kita tak boleh selesai. Macam mana kita nak tahu Putrajaya? Nanti rakyat pening kepala tu. Rakyat pening. Biar rakyat tak pening, kita pun tak pening, senang. Sekarang ni saya pening sikit. Pening sikit. Okey lah ni, saya rasa cukup lah.